الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia Tuan Imam, Tuan Pengurusi dan ahli Tuan Kuasa, sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Kita sambung kitab kita yang dikarang oleh Al-Imam Abdul Karim Ibn Hawazin Al-Qushairi, ataupun disebut sebagai Risalah Qushairiyah. Ya, pengarang kita ni namanya Almarhum Abdul Karim Ibn Hawazin, dan dia punya gelarannya Al-Qushairi, ya, Al-Qushairi. Maka risalah yang ditulis ini disebut sebagai Risalah Qushairiyah, yang berkaitan dengan tasawuf, iaitu bagaimana nak memurnikan hati kita daripada mazmumah, penyakit-penyakit hati yang disebut juga sebagai afat. Di antara kelebihan selawat ialah tunjina min jami'il ahwali wal afat. Kelebihan selawat itu ialah dapat menyelamatkan kita daripada rasa takut, gelisah, dan juga penyakit-penyakit hati. Tunjina min jami'il ahwal wal afat. Ahwal ialah rasa gelisah, rasa takut, maka banyak selawat ke Nabi. Dan juga afat ialah penyakit-penyakit hati, maka antara dos yang boleh kita amalkan ialah banyak selawat untuk membuang penyakit-penyakit hati. Tapi selain daripada zikir ataupun dos tambahan itu, di sana kena ada ilmunya, ilmu untuk kita mengetahui apakah penyakit-penyakit hati dan apakah ubat-ubatnya. Dan kita dah masuk kepada muka surat 286, iaitu berbahas tentang sifat yang mahmudah, sifat yang terpuji ialah al-haya. Kan ada hadis Nabi sebut al-haya'u minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Sebab kita sedia maklum bahawa iman itu banyak cabang candiknya. Ada hadis sebut bid'un wa sab'un, 70 lebih cabang. Ada hadis sebut bid'un wa sittun, 60 lebih cabang iman. Maka di antara cabang-cabang iman itu ialah al-haya, iaitu malu. Cuma jangan dipahamkan malu di sini sebagaimana tradisi kita orang Melayu. Lain. Ya, lain. Ya. Melayu dalam konteks agama di antara lain yang dibahaskan sebelum ini, iaitu antara lain kita malu sekiranya hati kita ini banyak memikirkan selain Allah. Hati kita ini banyak memikirkan tentang makhluk, tidak memikirkan tentang Khaliq. Malu kita. Kenapalah asyik memikirkan tentang makhluk, tidak memikirkan tentang Khaliq? Kenapalah asyik memikirkan tentang, maknanya kita kata ciptaan-ciptaan, tetapi tidak memikirkan tentang pencipta. Malu juga disebut sebelum ini dalam muka surat 285, iaitu malu kalau sekiranya yang masuk dalam perut kita ni tak peduli halal haram, ikut dan membujur lalu melintang patah, sapu rantau, ya, sapu rantau, putus alat, ikut dan je, ya, ikut semaunya apa yang boleh. Yang penting perut, Abdul Butun, ya, dia menjadi hamba kepada perut. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Disebut juga di sini bahawa
Yang dimaksudkan malu juga ialah dikatakan kita malu memikirkan bahawa betapa banyaknya nikmat tak seimbang dengan ibadat. Malu kita bahawa banyak sungguh nikmat tak seimbang dengan ibadat yang kita lakukan. Allahu Akbar. Ya, disebut juga di sini betapa malu, ya. Malu di sini bermaksud iaitu bila kita sedar keaiban, keburukan, dosa-dosa kita dengan Allah, juga kita merasa malu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dibahaskan sedikit sebanyak di muka surat 285. Maka hari ini kita masuk di tengah muka surat 286. Ya. Dan kita pun kena fahamlah, kita ni mengaji ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni banyak bahasa-bahasa isyarat. Dan bila bahasa isyarat ni susah juga nak faham isyarat ni. Ya, signal, bukan semua orang boleh faham kod signal ni. Susah juga nak faham. Tapi cuba jugalah. Orang Kelantan kata cokeh, maknanya kobek jugalah. Kobek juga pakai cokeh tu maknanya cuba bawa tubik. Orang Kelantan kata bawa tubik. Cuba terbitkan, ya, cuba kita timbulkan, fahamkan apakah bahasa-bahasa isyarat daripada kalam sufi. Kalam sufi ni banyak sungguh bahasa-bahasa isyarat, banyak yang tersirat di sebalik yang tersurat. Maklumlah dia bercakap soal hati, dia bercakap soal hati. Kita ambil contoh di sini bagaimana disebut dalam muka surat 286. Kita sambung, katanya As-Sari mengatakan malu dan keakraban masuk ke dalam hati seseorang. Ini sebenarnya bahasa pinjaman. Al-haya wal uns, maknanya malu diibaratkan malu dengan keakraban itu, akrab kepada Allah itu bagaikan manusia yang mendatangi, apa kita sebut sebagai isti'arah ataupun personifikasi. Personifikasi ini adalah perorangan. Maksudnya mana pula malu dengan keakraban itu datang kepada hati. Yang datang ini sifat manusia, tapi dipinjam sifat manusia, diletakkan kepada sifat mahmudah, sifat yang mulia itu. Apa dia? Malu tu datang ke dalam hati kita. Uns ini ialah nak berkawan, nak berteman. Di sini diterjemahkan ialah keakraban, nak berdamping dengan Allah. Tu perasaan itu datang dalam hati. Ya, perasaan itu datang dalam hati. Tapi hati ini bagaikan piala. Bukan semua dia menerima kehadiran tetamu tu. Jadi di sini seolahnya malu dan juga nak berteman dengan Allah itu disebut keakraban itu bagaikan tetamu yang mendatangi hati. Hati itu bagaikan piala ataupun rumah. Nak terima ke tidak tetamu ni. Jadi katanya jika kedua-duanya menemukan warak, dalam hati itu ada perasaan warak, menjaga makanan, menjaga perbuatan, menjaga tingkah laku, ya, itu warak. Warak ni bukan sekadar meninggalkan yang haram, yang samar-samar pun tak mau dia, yang tak jelas, tak siur dia nak yang jelas. Kalau dah membujur lalu melintang patah, ya tak, sapu rantau, maka tetamu tadi dia tak boleh. Tetamu yang dikatakan al-haya, malu tadi, dan juga keakraban untuk berteman, berdekat dengan Allah itu, akhirnya teman tak boleh. Kenapa? Dia bukan warak wakra. Dia bukan warak wakra. Lawa warak wakra. Tahu tu? Tulis wakra.
Apa tak kira. Ya tak? Who gets when and where. Ya, dia hanya bercakap bila boleh dapat, di mana boleh dapat, siapa yang dapat. How, bagaimana, jangan tanya yo. Ya tak? Yang penting sapu, ya tak? Masuk. Kalau dah itu ada dalam hati, dia bukanlah rumah yang subur untuk menerima tetamu yang datang, iaitu malu dan juga keakraban untuk menghampirkan diri kepada Allah. Maka tak dapatlah malu itu masuk dalam hati tadi. Keakraban dengan Allah pun tak dapatlah. Itu yang lesyur je mata. Lesyur. Semayang masa lesyur, tahu je. Macam mana semayang umur 17, itulah apa semayang umur 71. Pantang luruh je doyan, lebuk. Tak kira doyan orang ke doyan dia ke. Atau dah tergolek katanya teman sapu dia. Tak kira, tak kira. Jadi bila dah tak ada warak tu, dah tak ada warak, yang ada wakrak ya. Payahlah sifat mahmudah, sifat malu ini akan berkunjung ke dalam hati seseorang. Ya. Jadi kalau malu dan juga keakraban dengan Allah itu, ya, berjumpa dengan wara' dan zuhud. Jadi kalau jumpa dengan tamak, zuhud ni lawannya tamak. Ya Allah, tak cukup apa yang ada dalam diri dia tu, dia orang punya pendendam. Allahu Akbar. Ya tak? Kalau nyacok batu sepadan tu mesti kelebih ke dia juga. Ya, bila nak nimbang tu mesti lebih ke dia juga. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Bila untuk orang dirugikannya, tetapi kalau untuk diri dia mesti lebih. Kalau bahasa orang Perak dia temua. Tamak tu temua. Atas pada akal. Saya dapat ni model ni daripada mantan adun lentang. Saya bagi kuliah subuh, saya sebut perkataan hakam. Ya, hakam. Ustaz, ada atas lagi pada hakam. Apa tu? Temua betul. Temua. Apa pula temua tu katanya ya. Rupanya saya fikir balik perkataan tamak. Tamak ni daripada ta tu tak ada. Oleh kerana Melayu tak ada ta, digantikan dengan ta. Jadi Arab tamak ain. Oleh kerana tak ada ain, ganti dengan hamzah. Jadi dia temua. Atas lagi ustaz kata, dah temua, dah temua. Itu yang letih. Kalau dah hakam tak cukup-cukup. Jadi kalau dah ada hakam, ya tak ada pula warak, ya. Sudah ada hakam pun ada warak pada, maka al-haya'u iaitu malu tadi dan akrab untuk berdamping-damping dengan Allah tu takkan dapat hingga di hati seseorang. Kalau dalam hati itu ada maknanya warak, berjaga-jaga dengan perkara yang haram, bahkan takut dengan benda yang syubhat, itu makna warak. Dan kemudian ada zuhud, tidak tamak, maka katanya di sini bahawa mereka akan menetap, iaitu tetamu al-haya'u wal aqrabu itu ya, malu dan juga mau berdamping dengan Allah itu, akrab dengan Allah itu akhirnya akan menetap, maknanya akan stabil dalam hati, istaqarra fil qalb, yang akan menetap dalam hati. Kalau dalam hati itu tak ada tamak, dalam hati itu ada wara', maka sifat malu dan juga sifat mau berdamping dengan Allah, disebut keakraban itu, akan dapat masuk dalam jiwa, dalam hati. Tapi kalau tamak, kalau tak jaga, ya tak, makan minum ataupun segala sumber rezeki Allah, maka tak adalah malu, ya, tak ada malu dan tak adalah maknanya kita kata bahawa keinginan untuk berdamping dengan Allah, yang ada ialah keinginan untuk berdamping dengan dunia.
wa hadzafiriha, dan segala keindahannya. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Jadi di sinilah al-haya'u minal iman. Perasaan malu ni mesti kita bina supaya kita tidak seenaknya melakukan sesuatu kerana kita malu. Semasa Zulaikha menggoda Yusuf alaihissalam, Zulaikha ni masih lagi menyembah berhala. Bila dia nak kejar Yusuf tu, minta maaf Yusuf, bukan Yusuf ni ya. Bila dia nak kejar Yusuf alaihissalam, mendiserokoknya patung yang disembah tu. Yusuf tanya, ngapa serokok? Dia tak cakap perak pula ya. Ngapa serokok? Dia kata, aku malu pada patung. Kata dia Nabi Yusuf, aku lebih malu kepada Tuhan yang menjadikan daripada kamu malu kepada patung itu. Itu yang Nabi Yusuf lari tu. Nabi Yusuf lari. Sebab itu baju Nabi Yusuf koyak dari belakang, bukan koyak dari depan. Sebab dia lari. Ini kita sebut dalam law of evidence ya, dalam undang-undang keterangan sebagai indirect evidence ataupun circumstantial evidence, iaitu bukti-bukti ya. Circumstantial ini bukti-bukti yang tidak langsung, iaitu dari belakang koyaknya itu gambaran bahawa bukan Nabi Yusuf yang menjadi penjenayah ataupun yang menggoda, tapi dia lari pasal bajunya koyak dari belakang. Baju Nabi Yusuf ni very significant ya, tak? Sangat penting. Pasal bila dia dikatakan oleh adik-beradiknya dimakan oleh serigala pun, baju juga. Bila nak memulihkan penglihatan Yaqub pun, baju juga. Cerita baju saja itu je. Baju Nabi Yusuf ni, jangan buat main. Kan? Nak memulihkan rindu ayahnya, baju juga. Kan kita hobi tu orang tua-tua ya tak, rindu dendamnya tu, jadi baju kamu tu tinggalkan dia. Baju yang tak basuh tu tinggalkan. Kenapa? Kerana aku muslimut je, lepas dendamnya ya. Kan kita hobi tu ya tak, orang tua-tua kita jangan main tinggi kaji dia mah ya tak. Atau siapa yang tinggal pun kita lah yang tua tu pun ya tak. Tak ada orang tua-tua tu tak usah cari lah. Jika tidak ada zuhud dalam hati, jika tidak ada warak dalam hati, apa jadi? Mereka akan meneruskan perjalanan, tak singgah dalam hati. Mereka di sini ialah malu ya, dan juga keakraban mendampingkan diri kepada Allah akan meneruskan perjalanan, tak singgah ya, tak singgah mereka dalam hati kita. Allahu Akbar. Hati ini tuan-tuan jangan kita bayangkan sebagai sesuatu anggota yang kelihatan dalam anatomi ya tak? Sebagai liver, not that, bukan itu. Ini hati sanubari ya. Hati di sini merujuk kepada qalb, iaitu sanubari ya. Cuma nak dekatnya kita sebut dia dekat dada ya tak? Nak dekatnya sebut dada, tapi sebenarnya dia tidak nampak. Dia itu sesuatu yang tidak nampak ya. Dia adalah tempat yang boleh mendarat baginya dua ilham. Kan ada lagunya, hati adalah tempat dosa dan pahala bertarung. Takkan tak ingat Rory Marantika. Tuan-tuan pun tak tahu warak sangat itu. Al-Jurairi menghabarkan pada generasi pertama, generasi awal yang disebut sebagai salaf ya, generasi pertama ialah generasi baginda sallallahu alaihi wasallam. Orang menaruh perhatian pada agama, tumpuan untuk memberikan perhatian bagi hifzuddin, menjaga agama yang ada pada mereka. Kemudian sampai agama menjadi lemah, mulalah ada decadency ya tak? Mulalah ada penurunan pada generasi yang kedua. Generasi kedua itu ialah khulafa ar-rasyidin. Maka pada generasi kedua mereka menekankan soal kesetiaan kepada kepimpinan walaupun ada kelemahannya.
selama mana kepimpinan itu patuh taat kepada perintah Allah dengan segala kekurangan dan kecacatannya, tetapi kesetiaan itu masih ada. Sampai akhirnya kesetiaan mula lenyap, mulalah berlaku fitnah, ya, perpecahan yang Nabi sebut, ya, yang Nabi sebut bahawa fasayara ikhtilafan katsira wa man ya'ish minkum, sesiapa yang hidup lama di kalangan kamu, fasayara ikhtilafan katsira, bakal ia akan melihat percanggahan yang cukup banyak nantinya. Maka pada generasi ketiga tabi'in, ya, mereka menekankan soal futuwah, iaitu kesatriaan. Kita lihat bagaimana Islam mula berkembang ke Turki, ya, Eastern Rome, Konstantinopel, mula berkembang ke Parsi, ya, mula berkembang ke Afghanistan, Turkistan, Turkmenistan, Uzbekistan, tak termasuk Tanjung Rambutan. Ada futuwah, kesatriaan itu. Futuhat ataupun kita kata bahawa perkembangan Islam itu memang mula melebar, ya, mula melebar, alhamdulillah, sehingga kalau kita lihat kerajaan Islam Langkat, ya, kerajaan Islam Langkat Sumatera, memang ada jejak tabi'in. Elok juga kita nanti kalau habis PKP ni buat suatu rombongan masjid, ziarah kerajaan Islam Delhi, Langkat, Serdang, Indragiri, ya, ini semua kerajaan Islam ni yang ada kesan-kesan tabi'in, ya, yang ada kesan-kesan tabi'in, ya. Sampailah lenyap kesatriaan itu, maka pada generasi tabi'in, generasi keempat, mereka menekankan rasa malu, ya, malu kita dengan Allah atas kecacatan, kelalaian, kekurangan kita dibandingkan dengan tuntutan Allah terhadap diri kita, ya. Kita sibuk dengan sesuatu yang sudah terjamin, kita lupa dan lalai daripada sesuatu yang dituntut, ya. Kita sibuk dengan sesuatu yang sudah dijamin Allah. Rezeki kita ni dijamin oleh Allah. Setelah kita berumur 120 hari dalam perut ibu kita, maka malaikat menghadap Allah bertanya apakah nak ditiupkan roh. Jadi kalau Allah Ta'ala kata tiupkan, kemudian Allah suruh malaikat tulis 4 perkara: bikatbi rizqihi wa ajalihi syaqiyun aw sa'idun, mencatat ajalnya berapa, bikatbi rizqihi, rezekinya berapa, apakah dia ini bahagia, apakah dia ini sengsara. Jadi kita sibuk dengan benda yang telah tercatat, tetapi kita tidak sibukkan diri kita dengan perkara yang dituntut kepada Allah, iaitu ketaatan kita, ya, kepada Allah. Ada yang mencari rezeki sampai lupa solat, ya. Di time maghrib tu memang syok. Cari rezeki ni time maghrib memang syok. Pasal pelanggan masa itu ramai. Masa kami main takraw dulu, time maghrib tu memang syok. Apa? Lipat tu jadi saja. Tanya Salih. Salih anak cikgu Mak Lajim ni lah. Kalau time maghrib tu kalau lipat jadi saja. Saya killer dulu. Killer dalam takraw lah, jangan killer yang lain pula kan. Kalau orang lain pun time maghrib tu memang nyangkut saja. Setan gitu ya. Jadi pada time kita berniaga pun, time maghrib tu orang nak berbuka tu, itulah yang ramai pohon, ya Allah. Itu yang kita risau tu, ya. Apa, kita boleh mencari rezeki dan rezeki itu Allah Ta'ala bagi, tapi jangan sampai lupa sembah Allah, ya, sampai akhirnya meninggalkan apa yang dituntut oleh Allah kerana mengejar sesuatu yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malu sampailah akhirnya lenyap. Sebab itu dikatakan wa illam tastahi fasna' ma syi'ta, kata Nabi. Kalau sudah hilang malu, buat dah
Itu yang timbul tepuk dada tanya selera tu. Bagi saya, tepuk dada tanya selera ni tidak menepati syariat. Dia tidak syariah compliance. Dia tidak patuh syariah. Sebab kalau tepuk dada tanya selera, doyan orang pun doyan kita. Nada wakraun dalam tak gini stop dah. Masa dah tanya selera. Jadi mudah hilang malunya sampai lenyaplah malu. Maka sekarang orang beramal kerana hasrat akan pahala dan takut akan seksa. Jadi dia menurun level tu. Bukan takut Tuhan, tapi takut seksa. Bukan nak mencari keredaan Allah, tetapi nak dapatkan pahala. Kalau dari sudut tasawuf tu tak cukup. Sebab syurga, pahala itu masih makhluk di sisi tasawuf. Sebab tasawuf ni sasarannya tinggi. Kalau ibarat sekolah, sasarannya 8A 9A, sasarannya tinggi, ya tak? Itu tasawuf. Tak tercapai kadang-kadang. Tapi sengaja diletakkan sasaran yang tinggi itu, setidak-tidaknya kalau tak dapat pun sekurang-kurangnya dapat le bawah sikit. Kan ada student dapat B semua. Bila ditanya ngapa Mika ni B semua, orang lain dah ambil sepenuh, ambil A saja kata. Tinggal B dia kata. Pandai pula dia berjawab, ya. Tapi Tuhan ngatur. Ada peranan dia. Kalau tak ada dia, siapa nak jadi security? Dan kalau tak ada orang macam dia, siapa nak jadi security? Kalau semua nak jadi CEO belaka, Tuhan tu sebut inna sa'yakum la syatta. Usaha kamu itu berbagai-bagai. Yang penting ialah mencari keredaan Allah. Jadi level yang terakhir ni kira sudah level yang paling rendah, iaitu buat masih lagi kerana berhasrat akan pahala, akan syurga. Maka dari sudut tasawufnya ialah dia kena mengharapkan Allah, keredaan Allah, bukan sekadar pahala syurga. Tak, kita nak berdamping dengan Allah, menjadi muqarrabin. Itu yang kita pohon nas'aluka ridhaka wal jannah tu nombor 2. Keredaan Allah tu, ya Allah senang dengan kita, Allah gembira dengan kita, Allah terima kita, ya. Dan kedua dikata dan takut akan seksa. Sebab itu kita pohon wa na'udzubika min sakhatika. Yang kami pohon ialah jauhkan kami daripada kemurkaanmu. Yang kedua baru wan nar, na'udzubika min sakhatika wan nar. Kata di Rabi'atul Adawiyah, aku sedar lastu lil firdausi ahada. Aku tak layak nak minta syurga firdaus ni. Aku tahu aku tak layak. Balil insanu ala nafsihi basira. Bahkan manusia itu dikenal level dia, tahap mana diri dia, ya. Sebab itulah kata di Rabi'atul Adawiyah, ya, pecah hatinya, dia berkata lastu lil firdausi ahada. Ilahi lastu lil firdausi ahada. Aku tak layaklah untuk dapat syurga firdaus. Aku tahulah koman aku memang. Ialah macam kita dalam pengajian, kita tahu kita kelas mana, kan? Teman ni kelas mana, tapi teman tak nak minta lebih-lebih pun, teman tahu teman di mana, ya tak? Wala aqwa 'ala naril jahim. Tahu, aku pun tak upayalah untuk menahan seksa neraka jahim. Yang aku pohon ialah fahabli taubatan waghfir dhunubi. Maka yang aku pohon, ya Allah, kurniakanlah taubat. Fahabli taubat, penyesalan, keazaman. Itu taubat, penyesalan atas dosa. Maknanya keazaman untuk tidak melakukannya. Itu yang aku pohon, ya Allah. Ya, jadi maknanya taubat pun sebenarnya adalah kurniaan Allah. Penyesalan, keazaman itu pun kurniaan Allah. Sebab itu kalau kita tengok dalam nasyid Maulana, dalam nasyid Maulana, As-Sabyan, kan disebut izinkan ku bertaubat Maulana ya Maulana. Di hujungnya izinkan ku bertaubat. Itu halus maksudnya. Sebab apa? Nak boleh datang taubat itu menyesal,
berazab. Kalau tak ada izin Allah, tak ada kurniaan Allah, susah, ngidam. Ya, dia bukan menyesek, dia ngidam. Awak ndok juga, ndok lagi sebenarnya katanya. Ya tak? Apa? Awak nak nikah lagi sebenarnya, tapi udah diubahnya kedai tu pula sebelah tu restoran katanya. Orang Melayu kita ada kalau orang beli kan nampak dia orang katanya. Sebenarnya ni ndok lagi, nak ngidam ya tak? Tapi malukan cucu-cucu ni kalau tidak jadi juga khojanya. Kalau dah kopi itu tak dapat lagi taubat, tak dapat penyesalan dan keazaman. Itu yang kita mohon sangat-sangat kepada Allah, supaya Allah kurniakan kita perasaan menyesal itu ya. Dikatakan tentang firman Allah Ta'ala, walaqad hammat bih wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Yang ini surah Yusuf ya, ketika mana sebagai manusia ya, Yusuf itu manusia, ialah manusia pilihan, tapi dia manusia, dia bukan malaikat, dia tetap ada nafsu. Dan wanita ini, Zulaikha ini cantik, the first lady of Egypt, Flow. Dulu kita ada Flow ya, the first lady of Malaysia, Flow ya tak? Now this is Flow. Maknanya yang dihadapi oleh Nabi Yusuf ni bukan kecil-kecil anak, the first lady of Egypt. Dia pula punya lah ya, Zulaikha ni punya mabuk pada Yusuf. Asyik orang sebut je Nabi Yusuf, dia pun hadiahkan cincin dia. Orang sebut je Nabi Yusuf, dia hadiahkan rantainya. Orang sebut je tentang Yusuf, dia hadiahkan beg tangannya. Itu banyak dia pun beg tangannya. Oh, ni dah kisah menor ni tak? Ni bukan cerita tambahan dia tak? Sampai habis perhiasan dia. Bila orang sebut je Nabi Yusuf, dia pun bagi hadiah. Itu kisah Zulaikha ni. Dia lupa diri dia. Dia first lady, tiba-tiba nak boleh berdamping dengan hamba dalam istana. Ya tak? Bayang kalau Jusa A nak berkawan dengan pion. Contoh pada dia lupa pasal mabuknya tu. Itu sebab kita tengok di sini bahawa bagaimana walaqad hammat bih ya, dia iaitu isteri Al-Aziz namanya Zulaikha, bukan Zalika. Zalika tak betul. Zalika tu ialah isim isyarat, iaitu this, zalikal kitab, this is the book. Zalika, bukan Zalika Zulaikha. Pasal kita tak tahu kan bahasa tu, kita budak-budak kita pun nyanyi Zalika, itulah, bukan Zalika Zulaikha. Jadi isteri Al-Aziz ni, kenapa dia tiba-tiba begitu mabuk pada Yusuf? Pasal Yusuf berubah cepat, berjambang, sadar. Itu nengok hari-hari dalam istana. Suami dia jarang ada di rumah, kira buat lawatan saja di luar je, atau overtime ya, outstation je. Atau dia nengok usuk hari-hari. Ya. Faham saja. Udahlah dia mabuk usuk, telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf. Dan sebagai manusia, wahamma biha, Yusuf pun berasa nak juga. Laula an ra'a burhana, kalaulah anda kata tidak melihat tanda-tanda daripada Tuhan. Ini nak dikaitkan dengan al-haya tu, malu. Kalaulah tidak malu dengan Tuhan, ya tak? Kalaulah tidak malu dengan Tuhan, berlaku dah. Jadi al-haya itulah yang menghalang. Allahu Akbar. Sebab itulah kalau dah tak ada malu, ya Allah. Apa kata arwah Pak Yazid Jaafar? Pak Yazid ni dulu ikon lah dalam dakwah ni. Zaman-zaman kita mula dakwah dulu 77, 76 kan. Pak Yazid Jaafar ni Kampung Baru, Jalan Raja Alam ya. Kan ada satu kaset dia memang laris, Anak Soleh kasetnya. Dia nak ngabarkan betapa malu ini, sampai kan angsa pun malu. Malu orang katanya angsa nyebut malu. Angsa bila angsa berbunyi tu, malu orang kata angsa ya.
Saya ingat lagi tu ya. Kata Pak Yazid, Pak Yazid Jaafar. Jadi katanya di sini bahawa laula an ra'a burhana rabbih, kalaulah tidak melihat tanda-tanda daripada Allah, antara lain ditafsirkan sebagai al-haya, iaitu malu. Ya tak? Malu dengan Allah. Sebab apa? Allah dah kurniakan Nabi Yusuf ni daripada tenaga buta, perigi buta, tiba-tiba kedudukannya di istana. Jadi kalau dah begitu Allah rafi', mengangkat kedudukan, ya tak? Kenapa dia harus khafid, menjatuhkan martabat? Itu yang dia rasa malu sangat, ya tak? Khafidatun rafi'atun. Bahawa tanda di sini adalah bahawa ketika wanita itu menutup selebar kain pada sebuah patung yang ada di sudut ruangan, ketika Yusuf bertanya kepadanya apa yang dilakukannya, dia menjawab, aku malu melakukan ini di hadapan patung ini. Yusuf berkata, aku lebih punya alasan untuk malu di hadapan Allah. Ini dipanggil sebagai ihsan, ya. Ini dipanggil sebagai ihsan dia dan muraqabah. Kalau dalam bahasa tasawuf dipanggil muraqabah, ya. Dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ada muraqabah ini, sama baginya di hadapan orang ke tak ada orang ke, dia tetap dengan prinsipnya. Ada orang ke tak ada orang ke, jangan kira, ya. Sebab Allah tetap melihat. Ya, Allah itu maknanya bukan sekadar melihat yang zahir, Allah juga alimun bizatis sudur. Allah tahu apa yang ada dalam dada, dalam hati. Dikatakan mengenai firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Qasas, ya, di sini disebut qasah, tak ada, bukan qasas, ya, daripada qissah. Kalau satu qissah, kalau banyak qasas. Kalau satu kisah, yang kita kata kisah Nabi Yusuf dalam bahasa Arab, kalau satu disebut kisah, kalau dah banyak qasas, ya. Faja'athu ihdahuma, kemudian datanglah kepada Nabi Musa salah seorang daripada dua anak Nabi Syuaib alaihi salam. Nak diringkaskan cerita, bukankah bila Nabi Musa lari daripada Fir'aun sebab dia maknanya tersilap, tak sengaja terbunuh orang-orang Fir'aun. Dia tampar je, dia tampar tumpuk. Maksud Nabi Musa dia tampar je, ya. Orang Fir'aun tu pasal zalim sangat, melakukan kezaliman kepada orang-orang Bani Israel. Jadi Nabi Musa ni dia tak boleh tengok kezaliman, dia tampar tumpuk. Sebab itu orang lama-lama dia punya mengambil itu gagah Ali, gagah Musa. Tambah sendiri, ya tak? Punya gagahnya, ya tak? Nabi Musa tu sebab jadi amalan orang dulu, ya tak? Ali pun apa itu kan? Gagah juga. Sebab itu seanikanya disangkutkan pada Ali. Sampai tongkat pun tongkat anak dia. Bila pula dia pakai tongkat itu, tak pernah dibuat, dia bertongkat. Pandai orang Melayu mengata tongkat anak gitu. Cukup kan? Cukup. Tak boleh harap. Jadi bila Nabi Musa lari daripada Fir'aun ni, sebab Musa wanted dead or alive, ya tak? Musa dikehendaki oleh istana hidup atau mati. Jadi Nabi Musa ni lari ke Lubnan. Tak perlu Mesir tu, lari ke Madian. Madian ni Lubnan lah, tempat Nabi Syuaib. Jumpalah dengan suatu keadaan di mana manusia sekarang ni sedang ramai-ramai nak, maknanya kita kata mengambil air di telaga. Maka ada dua wanita yang tak berani dekat sebab ramai laki-laki, gagah-gagah. Jadi Nabi Musa bila sampai itu ditengoknya dua wanita ni nakkan air, masih terhalang kerana terpaksa berebut dengan laki-laki yang gagah dan sebagainya. Akhirnya kan Nabi Musa lah yang tolong ambilkan air untuk demo berdua ni tadi. Ya tak? Ada bila demo berdua ni balik, sebagai fitrah manusia,
Ya, apa fitrah manusia? Ialah laki suka perempuan, perempuan suka laki. Oh sudah. Ya. Jadi mereka berdua ni tadi ngat kabul kepada ayah dia. Sebenarnya ada hidden agenda. Ada hidden agenda. Ada agenda yang tersembunyi. Ayah kalau nak cari orang nak ambil upah ayah, nak cari orang upahan lah, nak ambil upah, biarlah inna khaira man istajarahu laqawiyyun amin. Carilah seorang yang qawi, yang gagah, lagi amin, lagi boleh dipercayai. Ada kata Nabi Syuaib, ada siapa? Anu tadi ayah. Ya, anu kumur tadi di telaga. Anu ya. Kumur di telaga tadi. Ada orang muda ayah, kakaknya ayah. Tapi dah cakap perak lah tak. Caya ambil dia ya. Itu nak ceritanya sudahnya kan ke Nabi Musa kahwin dengan anak Nabi Syuaib. Tapi di situlah Nabi Syuaib letakkan mas kahwinnya. Mas kahwinnya lah 2 tahun kerja dengan aku. Mas kahwinnya boleh dalam bentuk khidmat. Mas kahwin ni tak semestinya dalam bentuk tunai. Mas kahwin boleh dalam bentuk mengajar kemahiran. Mas kahwin boleh dalam bentuk kerja khidmat selama 2 tahun tanpa upah. Tanpa upah. Jadi akhirnya Nabi Syuaib setuju, tapi jemput dia datang ke rumah. Itu yang datang dia berdua jumpa Nabi Musa. Datanglah kepada Nabi Musa ni tadi kedua wanita itu ya, tamshi ala istihya. Daripada kedua wanita itu salah seorang je lah yang berjalan dalam keadaan kemalu-maluan, dalam erti kata malu nak jemput ke rumah ni kalau tiba-tiba Nabi Musa tak sudi. Kalau tiba-tiba Nabi Musa tak sudi dah. Jadi teman ni malu ni nak ngajak ke rumah, tapi segan kok mereka tak mau datang dah. Jadi bahawa dia malu kepada Musa kerana menawarkan jamuan, dan malu kalau Nabi Musa menolak. Jadi marwah. Ya, kita sedia maklum bahawa manusia itu mesti ada muru'ah. Muru'ah ni dalam cakap Arab ni muru'ah. Cakap kitanya marwah. Arab sebut muru'ah, kita sebut marwah. Ya, marwah mesti dijaga. Ya, kita sedia maklum bahawa harga diri, integriti itu mesti ada. Kalau dah tak ada marwah kita ni, ya Allah. Ya dah. Kalau dah penjenayah kita bela, apa marwah kita? Ya, di mana kita letak diri kita? Ya, jadi di situlah kita pegang teguh kepada malu. Maknanya kita hanya akan berani kerana benar dan malu kerana salah. Kita tak boleh terbalikkan. Jangan reverse. Apa? Malu kerana salah, berani kerana takut kerana berani pula. Ya tak? Kalau salah begitu berani. Kalau betul begitu takut. Ini sudah reverse prinsip kita. Kalau beginilah berterusan, jawabnya boleh hilang bangsa ni. Ya, bangsa ni boleh hilang. Yang hang tuah sebut kata-kata karamah itu, bila hang tuah kata takkan hilang malu di dunia, di muara Sungai Melaka itu, ketika itu bangsa kita bangsa yang bermaruah dengan agama yang kita pegang. Kalau sudah tidak ada maruah, maknanya bangsa ini boleh hilang dan lenyap. Itu yang kita kata bahawa kalau dilihat suasana sekarang ini, barangkali maknanya hang tuah dia akan revise balik kata-kata dia. Dia akan kaji balik, nak tarik balik lah kata-kata ni katanya. Bila dia melihat 112 bangsa saudagar Islam berniaga masuk ke muara Sungai Melaka, maka keluarlah kata-kata karamah daripada beliau, iaitu takkan hilang Melayu di dunia. Jadi harus dipaham konteks kata-kata itu ya, bagaimana suasananya. Jadi katanya di sini bahawa jadi malu adalah sifat tuan rumah, iaitu wanita itu sebagai tuan rumah ya, yang bermaruah, maka dijaga sungguh-sungguh. Malu dia kalau sekiranya tawarannya itu, pelawaannya tidak diterima. Ini adalah sejenis malu yang muncul daripada kemurahan hati. Jadi perasaan bermaruah itu mesti ada, sebab umat Islam itu ya, tegaknya itu ialah dengan maruah. Agama Islam itu tegaknya adalah dengan maruah. Kalau dah tidak ada maruah, maka hilanglah ya keindahan Islam daripada diri kita, hilanglah iman
ya, daripada dada kita, daripada diri kita. Saya berhenti dekat Abu Sulaiman Ad-Darni menyatakan Allah SWT berfirman, yang ini dipanggil hadis qudsi, ya, ini dipanggil hadis qudsi. Wahai hambaku, ya ibadi, ya abdi, itu ya, selama engkau malu di hadapan aku akan membuat manusia lupa akan kecacatan, kekuranganmu. Kalau ada hayat dalam diri kita terhadap Allah, ya Allah, malu aku ya Allah dengan nikmat-Mu yang Kau kurniakan, tidak sebanding dengan ibadatku kepadamu, ketaatanku kepadamu. Jadi kalau ada perasaan itu, maka aku akan membuat manusia lupa kecacatan. Kita tetap ada kekurangan. Dalam bahasa Arab dipanggil aib. Kita pun pakai dia aib tu, mengaibkan seseorang. Dan aib kalau satu, kalau banyak uyub. Macam juga ghaib, uyub, bait, buyut. Kalau satu rumah, bait. Kalau ada banyak, buyut. Kalau satu benda yang tak nampak, ghaib. Kalau ada banyak, uyub. Kalau satu yang cacat, aib. Kalau banyak, uyub. Jadi aku akan buat manusia lupa kecacatanmu kalau kamu itu ada perasaan malu kepada aku. Aku akan membuat kawasan-kawasan di dunia lupa akan dosa-dosa. Sebab apa? Bumi ini akan bercakap. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menceritakan perilaku tak elok yang kita lakukan. Di mana tempat yang kita buat tak elok itu, bumi akan memberikan keterangan, statement, menjadi saksi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Tapi kalau kita ada perasaan malu dengan Allah, ya, maka apa kelebihannya? Allah Ta'ala akan jadikan kawasan-kawasan di dunia lupa dosa-dosa kita. Tidak mereka beri keterangan tentang perlakuan-perlakuan onar, kejahatan yang kita lakukan. Justru ada rasa malu di hadapan Allah. Aku akan menghapuskan kesalahan-kesalahan, yukaffir anhu sayyiatihi, dan daripada buku catatan takdir, ya, yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah boleh memadamkan dan Allah boleh juga mengekalkan. Aku tidak akan membuat perhitungan amalmu dan tidak akanlah dihitung dengan hitungan yang berat. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Bakal akan dihitung dengan hitungan yang mudah pada hari kebangkitan. Seorang bertanya kepada seorang laki-laki yang terlihat solat di luar masjid. Ngapa solat di luar? Ngapa tak masuk? Kata dia, saya malu masuk ke rumah Allah dalam keadaan saya dengan dosa-dosa. Saya rasa tak layak masuk. Tu. Ini risalah Sufiyah Qushairiyah ni mendidik hati. Kita ni bukan sekadar fiqh aja. Kerja kita ni sebagai Muslim ni bukan selesai dekat fiqh aja. Hati ni. Ya tak? Tak jadi kalau selesai rukun dan syarat tapi hati ni tak jaga. Ya Allah. Wa qadimna ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami kemukakan, kata Allah, kami kemukakan apa yang telah mereka lakukan daripada amalan, kemudian kami jadikan dia debu-debu yang berterbangan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu yang kita takut. Amalan tu ada, tapi rupanya dalamnya ada riak, dalamnya ada ujub, dalamnya ada takabur. Allah transform, faja'alnahu haba, kami jadikan dia sebagai debu mansura yang berterbangan. Tak ada. Allahu Akbar. Itu yang kita risau. Sebab itulah mengaji tasawuf ni penting. Sebab dia memastikan amalan kita itu sah. Amalan kita sah tu bukan hanya dari sudut fiqh saja, bahkan dengan tasawuf. Jadi kalau orang dulu-dulu mengaji tasawuf ni sampai ke Semanggoy, tak? Masa kena muka ni. Sama-sama ke Mekah kemarin, dah mengkala ni. Tahun ini baru teman nak pergi, katanya.
Sama-sama ngaji tasawuf. Semanggu je tak? Betul-betul orang dulu nak ngaji tasawuf sampai ke semanggu je tak? Ihya Asy-Syarif sama Ustaz Abu Bakar Bakir, Masya Allah. Itu jasa-jasa reformis seperti Ustaz Abu Bakar Bakir. Jadi di sinilah kita dapat lihat bagaimana malunya dia untuk berada. Ada seorang sahabat saya, dia tangkap gambar di gua di Uhud, gambar bayang dia, bukan dia je, bayang dia. Itu dia hantar saya. Saya kata, ada apa yang mereka nak kat gambar bayang mereka je? Tak dengan nak kat gambar mereka. Katanya malu. Dia tak layak duduk di sini katanya. Dia tak layak sampai memijak kakinya ke Uhud ni. Kata, itu yang teman nak kat gambar bayang teman ni katanya. Ini ya tak? Kita kata kita kena malu apabila kita megah bergambar di kota Famosa. Sebab kota itu adalah kota penjajah. Dibina hasil daripada batu nisan Melaka. Dirobohkan batu nisan Melaka, lalu dijadikan bahan untuk membina kota Famosa. Yang kita megang payung dekat gambar tak ada maruah. Sebab itu Dr. Burhanuddin Al-Hilmi jelas, dia kata di atas robohan kota Melaka disuruh roboh, kita bina jiwa merdeka, bersatulah setia baka, membela keadilan pusaka. Ini semua roboh. Gitu, bukan roboh, renovate bagi segok lagi. Komas panah betul. Itulah kerana kita tak tahu sejarah. Jadi bila kita tak tahu sejarah, itulah yang berlaku. Sedangkan kota Informasi itu lambang penjajahan. Disuruhnya kita roboh, haram beroboh. Sampai sekarang tak beroboh, lagi lawak je. Jadi di atas robohan kota Melaka kita bina jiwa merdeka. Ya tak? Apa makna kita hanya menjerit merdeka, tapi jiwa masih lagi hamba, ya tak? Kepada penjajah, kepada apa yang didatangkan daripada barat dalam bentuk pemikiran, ya tak? Jadi masih lagi ditawan pemakanannya, pakaiannya masih tertawan, cara mengurus tadbirnya masih lagi ditawan. Slavish mentality, masih lagi jiwa hamba kepada penjajah. Jadi maksudnya ialah yang nak dimerdekakan dari awal itu ialah jiwa. Tak nak merdeka jadi mau duit kah. Ya, ini kan panjang cerita. Jadi ceramah pula. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyya wa la matruda wa la mahruma. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Qabbalallahu minkum. 287 ya, insya-Allah.